salam sejahtera. Topik kita pada hari ini ialah kita akan mengupas tentang tajuk tokoh-tokoh kemerdekaan dan sumbangannya. Tokoh-tokoh kemerdekaan ialah mereka yang berjuang ke arah membebaskan bangsa dan negara daripada dijajah oleh kuasa penjajah dan nilai-nilai negatif yang terdapat dalam masyarakat di tanah Melayu. Kedatangan kuasa-kuasa besar penjajah ke tanah Melayu seperti Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun, kedatangan mereka telah menguasai dan mengongkong, menindas serta memeras kehidupan anak-anak tempatan dari segi politik, ekonomi dan sosial demi kepentingan sendiri dan kuasa masing-masing. Oleh yang demikian, terdapat ramai pahlawan-pahlawan tanah Melayu yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah Melayu daripada dijajah oleh kuasa-kuasa asing yang telah menguasai tanah Melayu. Antaranya Tunku Abdul Rahman, Datuk Maharaja Lela, Rentap, Mat Salleh, Tok Janggut, Tok Gajah, Mat Kilau, Datuk Bahaman, Dol Said dan Rosli Dobi. Berikut adalah beberapa nama yang sangat sinonim dalam mempertahankan tanah Melayu sehingga titisan darah yang terakhir. Jadi, mari kita kupas tentang tokoh-tokoh kemerdekaan. Tokoh yang pertama, Rentap. Biodata beliau, Libau Anak Ingkan atau lebih dikenali sebagai Rentap, merupakan seorang tokoh Iban Dayak dan merupakan salah seorang wira Iban yang dikenali di Sarawak semasa pemerintahan Raja Brok atau lebih dikenali sebagai Raja Putih. Sumbangan Rentap ialah slogan Rentap atau turut dikenali sebagai Raja Darat. Yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Agi hidup, Agi ngelaban, yang membawa erti masih hidup, masih tetap berjuang. Sumbangan Rentap kepada tanah Melayu lebih terarah pada negeri Sarawak apabila beliau berang dengan tindakan Brok seperti merampas tanah orang Iban dan memaksa orang Sarawak membayar cukai. Beliau akhirnya merancang untuk menyerang kubu British pada 19 Ogos 1844. Buat pertama kalinya Rentap berjaya, dan kemenangan ini buat lebih ramai orang Iban menyanjungi beliau. Selain itu, terdapat lagi beberapa faktor penentangan Rentap. Antaranya, orang Iban di sungai sekarang dianggap sebagai lanun. Pembinaan kubu Brok di Nangga sekarang telah menyebabkan kebebasan penduduk sekitar. Pertempatan orang Iban di negara Nangga sekarang telah dimusnahkan. Selepas kubu Brok dan para pengikutnya telah dibakar oleh Brok, pada 20 Oktober 1861, kekalahan ini telah membuatkan Rentap berundur ke Bukit Lanjak Entimau, dan Rentap juga berpindah ke Ulu Entabai di sebuah bukit Sungai Cawangan kepada Sungai Kanawit. Di Julau di sana beliau membina kubu di Bukit Stulak. Pada usia yang semakin tua, Rentap dan para pengikutnya telah berpindah ke Bukit Sibau yang merupakan kawasan yang terletak di Uluwak. Pakan beberapa tahun kemudian, Rentap meninggal dunia pada usia lebih 70 tahun. Di situ, mayat dan keranda Rentap tidak ditanam di dalam tanah seperti biasa. Sebaliknya, diletakkan dalam satu pondok sebagai tanda hormat kepada seorang pahlawan dan bangsawan terulung atas sumbangan beliau yang berusaha untuk mendapatkan hak milik dan membebaskan orang Sarawak dari kekejaman pemerintahan penjajahan Brok, walaupun kesudahannya beliau tewas pada akhirnya. Tokoh berikutnya, Tok Gajah. Biodata beliau, Rosu bin Shahrum atau lebih dikenali sebagai Tok Gajah, merupakan orang besar Raja Pahang dengan gelarannya ialah Imam Perang Indra Gajah Pahang. Setara dengan orang besar berempat dan orang besar berlapan, beliau juga merupakan penasihat utama Sultan Ahmad Muazzam Shah, iaitu Sultan Pahang, dalam segala hal yang berkaitan dengan Hulu Pahang, iaitu kawasan di hili sungai dari Pulau Tawar. Beliau juga merupakan antara kedua pasukan pemberontak dalam penentangan terhadap penjajahan British bersama Datuk Bahaman dan pejuang-pejuang seajamnya yang dipimpin oleh Tok Kupalo. Sumbangan beliau, Tok Gajah berperanan dalam membantu Sultan Ahmad dalam perang saudara. Ini dibuktikan apabila Sultan Ahmad telah berperang menentang saudaranya iaitu Wan Mutahir.
Menentang saudaranya iaitu Wan Mutahir dalam peperangan tersebut, Tok Gajah telah mengambil tugas untuk mengumpul hulu balang dan membina kubu. Beliau juga menggunakan pelbagai serangan. Walau bagaimanapun, Wan Mutahir telah mendapat bantuan daripada British. Dalam serangan tersebut, Sultan Ahmad telah berjaya memenangi peperangan itu, dan di atas taat setia dan baktinya, Tok Gajah dilantik sebagai orang besar raja. Seterusnya, Tok Gajah juga membantu dalam perjuangan Datuk Lubuk Terua yang berada di bawah pemerintahan British. Beliau juga telah membantu dalam perjuangan Datuk Bahman ketika menawan Balai Polis Lubuk Terua yang berada di bawah pemerintahan British. Perjuangan ini turut dibantu oleh pembesar lain, antaranya ialah Jalah Imam Rasul dan Mat Kilau. Beliau telah melakukan penentangan ini kerana pembinaan balai polis tersebut di Lubuk Terua mencabar kuasa Datuk Bahman sebagai pembesar di Lubuk Terua. Hal ini berlaku kerana pihak British tidak berunding terlebih dahulu dengan Datuk Bahman tentang pembinaan balai polis ini. Lebih-lebih lagi, pembinaan balai polis ini juga di kawasan lingkungan pengaruh Datuk Bahman. Peranan seterusnya, peranan Tok Gajah lebih terselah dalam menawan Kuala Tembeling. Pada peristiwa tersebut, bermula pada akhir 1892, orang Melayu Pahang di bawah pimpinan Datuk Bahman, Mat Kilau dan Tok Gajah di Pahang terpaksa diusir keluar ke Hulu Kelantan. Pada Mei 1894, Mat Kilau dan Tok Gajah berpindah dari Hulu Kelantan ke Kuala Terengganu dan tinggal di kampung seberang Ngah. Ketika di kampung, Mat Kilau selalu berulang-alik ke kampung Paloh untuk berjumpa Tok Engku Said. Pada 14 tahun 1894, Mat Kilau dan Tok Gajah membawa 100 pengikut untuk menyerang Inggeris di Kuala Tembeling dan mendirikan kubu di Jerang Empai. Pada awalnya, perjuangan Tok Gajah dalam menentang British berjaya mendapat sokongan rakyat, akan tetapi oleh kerana fitnah daripada pihak British, tokoh ini dianggap sebagai seorang pengkhianat dan penjahat. British juga mendapat berjaya menghasut pembesar-pembesar tempatan ini untuk menyingkirkan Tok Gajah dan pengikutnya. Seterusnya, Tok Gajah dan pengikutnya mengambil keputusan untuk melarikan diri ke Terengganu dan Kelantan kerana tidak mahu bertempur dengan Putera Sultan. Itu saja daripada saya. Kita beralih ke wartawan seterusnya untuk mengupas tentang tokoh selanjutnya. Terima kasih. Pahlawan seterusnya ialah Tok Janggut. Nama sebenar beliau ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana beliau menyimpan janggut hingga ke paras dada. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram Pasir Putih, Kelantan, dan beliau menetap di Kampung Nering, Kelantan. Beliau bekerja sebagai seorang petani dan peniaga. Sampai itu, beliau mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan Mekah. Akhir sekali, beliau mahir dalam ilmu persilatan. Setiap pahlawan pasti ada sumbangannya. Antara sumbangannya ialah beberapa pengkaji mengangkat Tok Janggut sebagai pahlawan Melayu yang sanggup bangun menentang dasar penjajahan British. Beliau memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu susulan campur tangan British di Kelantan menerusi Perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Pertahanan terhadap kadar baru cukai tanah dan tanaman yang dikenakan ke atas penduduk Kelantan yang dianggap tidak munasabah dan membebankan penduduk. Oleh itu, kesungguhan daripada pemimpin agama khususnya Tok Janggut menyedarkan penduduk Melayu Kelantan agar tidak menyokong sebarang kuasa yang berperang dengan kerajaan Turki. Seterusnya ialah Datuk Bahman, atau nama sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh. Datuk Bahman ialah anak kepada Tuanku Imam Noh yang berasal dari Bangkinang Kampar, Sumatra. Dan Rokiah Abdul Rahman merupakan anak perempuan Tok Setia Perkasa Semantan yang berketurunan Bugis dari Sulawesi Selatan. Beliau seorang yang pandai bersilat dan mempunyai ilmu kebal. Dengan kelebihan ini,
beliau telah menyebabkan Datuk Bahman digelarkan sebagai Seman Tahan oleh penduduk di sekitar kawasan itu, sehingga sungai yang tidak bernama ketika itu diberi nama Sungai. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Datuk Bahman pada negara kita. Antara pengorbanannya ialah beliau telah menolak pelaksanaan undang-undang British seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil hutan, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar di Pahang. Beliau juga terus menentang British apabila anak-anak beliau ditangkap oleh British. British telah menangkap anak-anak beliau kerana dipercayai terlibat dalam pemberontakan yang menggugat keamanan di Pahang. Selain itu, beliau bersama anaknya Mat Kilau, Imam Rasul dan Tok Gajah berjaya menawan Balai Polis Lubuk Terua yang ketika itu berada di bawah pemerintahan British. Beliau melakukan penentangan ini kerana pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua yang mencabar kuasa beliau sebagai pembesar di Lubuk Terua. Pihak British tidak melakukan rundingan terlebih dahulu dengan Datuk Bahman tentang pembinaan Balai Polis ini. Pembinaan Balai Polis ini juga di kawasan lingkungan pengaruh Datuk Bahman, dan beliau menentang dengan hebat apabila British menubuhkan Balai Polis tersebut. Itu saja daripada saya. Kita beralih ke wartawan seterusnya untuk mengupas tentang tokoh selanjutnya. Tokoh seterusnya ialah Mat Kilau. Mat Kilau bin Imam Rasul dilahirkan pada kira-kira tahun 1865 atau 66 di kampung Pulau Tawar. Namun kelahirannya sering dianggap jatuh pada tahun 1847. Kelahirannya jatuh ketika zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang ketika itu, iaitu Tun Ahmad. Mat Kilau mahir mengaji, berzanji dan berdikir maulud serta belajar berdikir rebana dikenali sebagai dikir Pahang. Mat Kilau bukan sahaja belajar bersilat sebagaimana sahabatnya yang lain. Bahkan beliau mendalami silat dan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Mat Kilau adalah seorang yang mempunyai sifat pemimpin dan pemikiran yang matang. Ini menjadikan beliau seorang yang amat disegani dan dihormati. Atas dasar pungutan cukai yang menindas dan keangkuhan pihak penjajah, Mat Kilau, Datuk Bahman dan Tok Janggut bersatu berganding bahu memulakan pemberontakan ke atas pihak British. Khabar yang menyatakan Mat Kilau tersiar di alam akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura menyatakan bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan. Disebabkan kejadian tersebut, beliau telah cedera di muka dan di kepala. Luka yang dialami oleh beliau sangat parah dan beliau telah mati di dalam perjalanan ke Hilir Kota Baru. Dengan tersiarnya berita kematian Mat Kilau oleh akhbar Free Press keluaran 22 Oktober 1895, maka pada pendapat semua bahawa tamatlah riwayat Mat Kilau. Apa yang sebenarnya berlaku tiada diketahui kecuali beberapa orang sahabat beliau. Disebabkan Mat Kilau telah dicap sebagai penderhaka oleh orang Inggeris, maka Mat Kilau terpaksa berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Akhirnya beliau bermastautin di Jalan Kuantan, Gambang. Semenjak 1930, Mat Kilau harus menukar namanya beberapa kali menggunakan nama Mat Siam. Pada bulan Disember, Mat Kilau munculkan dirinya sebagai Mat Siam. Pada 10 pagi 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang. Setelah 4 hari pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, beliau telah meninggal dunia kerana keuzuran. Usianya pada ketika itu dipercayai berusia 122 tahun. Tokoh berikutnya ialah Dul Said. Dul Said ialah penghulu Naning yang ke-9. Perang Naning yang berlaku pada tahun 1831 menjadikan beliau seorang pahlawan yang telah mengukir tempat di sejarah Melaka. Daripada suku Semelenggang, Dul Said mewarisi penghulu Anjak sebagai penghulu Naning pada tahun 1799 ketika hanya berumur 26 tahun. Pada tahun 1802, Kolonel Taylor telah melantik Dul Said sebagai penghulu Naning dengan syarat beliau menggunakan cap mohon syarikat Inggeris. Antara sumbangan beliau dapat dilihat semasa penentangan beliau terhadap British pada tahun 1831 sehingga 1832. Yang pertama, beliau mempertahankan kemerdekaan Naning.
Mengikut perjanjian Inggeris-Belanda 1824, Belanda menyerahkan Melaka kepada British dan British mendakwa Nanning ialah sebahagian daripada Melaka. Oleh sebab itu, British mengarahkan Nanning mematuhi semua peraturan yang ditetapkan di Melaka. Dul Said dan rakyat Nanning enggan menerima dakwaan British tersebut. Yang kedua, Dul Said menentang bayaran cukai. Melalui Undang-Undang 1830, British memaksa Nanning membayar 1/10 daripada hasil keluaran pertaniannya. Arahan dikeluarkan setelah British mendapat hasil daerah Nanning berjumlah $4,500 sebulan. Penghulu Dul Said enggan membayar cukai kerana beliau menganggap Nanning sebagai sebuah daerah yang berdaulat. Yang ketiga, Dul Said menentang pelaksanaan undang-undang British. British memperkenalkan peraturan penghulu yang menggugat pengaruh kuasa Dul Said. Peraturan ini melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Pada tahun 1828, British memberi amaran kepada Dul Said kerana menyelesaikan kes jenayah di Nanning sendirian. Beliau juga diugut akan dilucutkan jawatan sekiranya tidak mematuhi arahan British. Kisah perjuangan beliau berlangsung selama setahun sahaja. Walau bagaimanapun, terdapat dua peperangan yang berlaku dalam tempoh berkenaan, iaitu Perang 15 Julai 1831 dan Perang Mac 1832. Seterusnya, Perang 15 Julai 1831, British mengisytiharkan Dul Said sebagai penderhaka. Kapten Wiley dihantar mengetuai 150 orang sepoi untuk menyerang Nanning. Namun, Dul Said berjaya menewaskan British kerana menggunakan taktik perang gerila. Beliau mendapat bantuan daripada Seri Meranti, Sungai Ujong, Johor dan Muar. Juga mendapat bantuan daripada Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau. Bantuan tentera diketuai oleh menantunya Syed Shaban. Seterusnya, Perang Mac 1832. British berunding dengan Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau dan beliau bersetuju menghantar 600 orang hulu palang untuk membantu British. Pasukan tentera British dipimpin oleh Kolonel Herbert berjaya menawan tabuh dan rumah-rumah penduduk Nanning dibakar. Dul Said menyerah diri kepada British. Peristiwa ini pengakhiran kebangkitan Dul Said. Itu saja, sekian saja daripada saya. Kita beralih ke wartawan seterusnya untuk mengupas tentang tokoh seterusnya. Terima kasih. Tokoh seterusnya iaitu Mat Salleh. Mat Salleh nama sebenarnya iaitu Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu yang lebih dikenali sebagai Mat Salleh. Salleh merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan British di Sabah. Mat Salleh yang dilahirkan di Inanam, Sabah dan berketurunan Bajau Suluk. Beliau memang terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian dalam berperang. Sebelum kedatangan British, beliau adalah seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh. Pimpinan beliau meliputi kekuasaan terhadap sistem perdagangan dan sistem ekonomi penduduk tempatan. Kesan kedatangan British menyebabkan wilayah Kesultanan Brunei semakin lama semakin mengecil dan Kesultanan Sulu ditamatkan atas dasar perjanjian yang ditemeterai dengan British. Sumbangan Mat Salleh. Detik perjuangan Datuk Mat Salleh penentangan pencerobohan dan keganasan Kompani Hindia Timur ke Inggeris bermula pada bulan Julai 1897. Mat Salleh dan pengikut-pengikutnya menyerang dan membinasakan pejabat pentadbiran Hindia Timur Inggeris di mana? Di Pulau Gaya. Dalam masa yang sama, Mat Salleh menyerang dan membakar pejabat residen Kompani Hindia Timur Inggeris di Ambon. Pada bulan Disember 1897, Inggeris menyerang kubu Mat Salleh di Ranau. Mereka tewas dan banyak askar Inggeris terbunuh termasuk Jones yang mengetuai serangan tersebut. Pada bulan Januari 1898, Inggeris sekali lagi menyerang kubu Mat Salleh di Ranau dengan angkatan yang lebih besar. Setiap penjuru kota dikawal dan terdapat beberapa terowong atau jalan bawah tanah yang rahsia digunakan untuk meminta bantuan senjata, makanan dan lain-lain di luar kota. Jalan rahsia ini juga dijadikan jalan untuk berunding menyelamatkan diri apabila dikepung musuh. Salleh berjaya mengundurkan diri dan membina kota pertahanan yang baru yang lebih kukuh di kampung Tibaba, Tambanan. Tokoh seterusnya iaitu Rosli Dobi.
Kampung Pulo merupakan antara kampung Melayu yang terbesar di Kabupaten Sibu pada tahun 1940-an dan awal 1950-an. Terdapat 3 bahagian kampung berkenaan iaitu Kampung Pulo Berendam, Kampung Pulo Tengah dan Kampung Pulo Pasar. Namun Kampung Pulo terpaksa memberi laluan kepada pembangunan Pesat Bandar Sibu pada tahun 1954 dan kini merupakan tempat letaknya kawasan perniagaan Kabupaten Sibu. Rosli yang dilahirkan pada 18 Mac 1932 di nombor 94 Kampung Pulo daripada pasangan Robi bin Buang dan Habibah binti Haji Lamid. Rosli didapati bersalah menikam sampai mati Gubernur British Sarawak yang kedua, Sir Duncan Stewart, dengan menggunakan pisau beracun di Sibu pada 3 Disember 1949. Faktor yang menyebabkan beliau terpaksa mengakui tuduhan tersebut adalah atas permintaan ibu beliau, kerana ibu beliau telah diugut akan ditembak. Selepas beberapa bulan dalam penjara di Kuching, Rosli akhirnya kematian di tali gantung pada 2 Mac 1950. Turut sama digantung ialah rakan seperjuangannya iaitu Mursyidi Siddiq, Awang Ramli Amir, Awang Mat Sarudin dan Bujang Suntung. Okey, kita pergi ke tokoh yang seterusnya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau lahir pada 8 Februari tahun 1903. Beliau merupakan putera ke-7 Sultan Abdul Halim Shah iaitu Sultan Kedah yang ke-24. Beliau belajar di Sekolah Melayu sebelum berpindah ke Penang Free School. Pada tahun 1919, beliau melanjutkan pelajaran ke St. Catherine's College. Antara sumbangan Tunku ialah usaha beliau dalam menamatkan ancaman komunis di Tanah Melayu. Beliau sanggup mengadakan rundingan baling dan bertemu dengan Chin Peng. Hal ini jelas membuktikan bahawa beliau adalah seorang pemimpin yang mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan negara. Rundingan baling telah berlangsung di Sekolah Rendah Baling pada 28 Disember 1955. Rundingan ini tidak berjaya kerana Tunku enggan mengiktiraf PKM sebagai parti politik yang sah. Namun demikian, perjuangan PKM bertambah lemah kerana tidak mendapat sokongan daripada penduduk tempatan yang sudah beryakin terhadap pemerintahan Tunku. Malahan, terdapat gerila PKM yang menyerah diri dan ada juga yang melarikan diri ke sepadan Thailand. Ancaman komunis tamat semasa pemerintahan Tunku dan darurat diisytiharkan tamat pada tahun 1960. Bagi sumbangan politik pula, usaha beliau membentuk Gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961. Tunku telah mengemukakan idea pembentukan Malaysia di Hotel Adelphi, Singapura. Tujuan beliau adalah untuk menjamin kekukuhan politik, keselamatan, ekonomi dan sosial semua negara yang terlibat. Pada peringkat awal, gabungan ini melibatkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Tetapi kemudiannya, Brunei telah menarik diri kerana menghadapi pemberontakan daripada rakyat yang dipimpin oleh A.M. Azhari. Tokoh yang terakhir ialah Datuk Maharaja Lela, seorang pembesar ke-8 Perak yang merupakan pejuang bangsa yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya. Berketurunan Dain Selili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi, semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah III. Beliau datang ke Perak dan dilantik sebagai mufti serta dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela Tan Lela dengan kuasa boleh memancung tanpa bertanya. Antara sumbangannya ialah beliau pernah menjadi pejuang bangsa, mengetuai perjuangan menentang British di Perak bersama-sama dengan pemimpin yang lain seperti orang kaya-kaya Seri Agar, Diraja dan Ngah Kadin. Beliau merancang dan membuat pakatan untuk membunuh James Wheeler Woodford Bush ataupun dikenali sebagai JWW Bush, iaitu Presiden British. Faktor penentangan ialah JWW Bush mengambil hak mengutik cukai, selain itu mencabar ketuanan Melayu dan memperkenalkan cukai baru. Akhir sekali, JWW Bush mencabuli adat resam.
Keputusan itu diluluskan oleh mesyuarat Durian Sebatang yang dipengerusikan oleh Sultan Abdullah dan dihadiri oleh pembesar-pembesarnya pada 21 Julai tahun 1875. Namun, beliau didapati bersalah terhadap pembunuhan J.W.W. Bush pada 2 November tahun 1875 di Pasir Salak oleh mahkamah yang bersidang dari 14 Disember hingga 22 Disember tahun 1876 di Matang, Perak. Beliau dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877 di Taiping. Itu sahaja antara tokoh-tokoh yang kami pilih. Akhir kata daripada saya, segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara wajar diteladani oleh generasi kini dan yang akan datang.